sebuah lautan di New World yang menunjukkan kapal The Saber of Xebec Blackbeard sambil Blackbeard sedang tergelak sambil menggunakan kuasa gura-gura nominya ke atas lautan tersebut. Manakala pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat kapal selam milik Heart Pirate yang sedang menyelam ke dalam lautan sambil nakamanya mengatakan bahawa keadaan sangatlah tidak baik. Kemudiannya panel menunjukkan kepada kita seorang anak kapal yang sedang menghalang air yang sedang memasuki kapal selam tersebut. Law kemudiannya mengatakan bahawa satu lagi serangan seperti itu maka kapal selam mereka akan hancur dek kerana tekanan air yang menimpa mereka. Law kemudiannya mengarahkan mereka untuk naik ke permukaan kerana mereka tidak akan mampu untuk bertahan lagi di dalam lautan dan ada sebuah pulau di arah timur laut. Dan alangkah terkejutnya pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Law dan Beppo yang telah bertukar menjadi perempuan dan betina, yang mana Law sedang mengarahkan nakamanya untuk bersedia bagi bertempur, menyebabkan nakama yang lainnya sangat teruja dengan kecantikan kaptennya itu, menyebabkan Law telah memarahi mereka dan bertanya adakah mereka ingin mati. Lalu nakamanya pun meminta maaf kepada kapten mereka yang jelita itu. Ternyata pada panel yang seterusnya hampir kesemua daripada nakama Law telah dijangkiti dengan sebuah penyakit yang memaksa diri mereka untuk bertukar jantina. Law kemudiannya mengatakan bahawa dia akan baik-baik sahaja kerana pertarungan dengan dua Yonko yang lepas telah mengajar dia bahawa kekuatan buah iblis mampu untuk diatasi dengan kemampuan haki yang lebih hebat. Panel kemudiannya menunjukkan kapal selam mereka telah pun berjaya sampai ke permukaan laut dan Law akhirnya telah berjaya kembali ke jantina asalnya sebagai seorang lelaki. Panel yang seterusnya menunjukkan Doc Q yang sedang terbang sambil menunggang Stronger yang sedang mengatakan bahawa ternyata Law mampu untuk mengatasi kemampuan buah iblisnya dan dia telah menjangkakan hal tersebut daripada seorang lanon yang bernilai 3 bilion berries. Doc Q kemudiannya mengatakan bahawa begitulah cara penyakit merebak. Antibody selalu datang bersamanya dan apabila seseorang telah menjumpai penawarnya maka tidak lama lagi orang lain juga akan sembuh. Dia kemudiannya menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa ianya merupakan satu perkara yang menghiburkan, bukan? Doc Q menggelarkan serangan penyakitnya itu sebagai Ma Lady Transformation Plague dan ternyata kita ditunjukkan bahawa Doc Q kini memiliki kemampuan buah iblis Sig Nomi. Okey, pause kejap geng. Sekarang baru aku tahu macam mana sebenarnya Blackbeard nak gunakan buah iblis Mero Nomi sebelum ni. Rupa-rupanya Doc Q mampu untuk menukarkan jantina orang lain. Dahlah cantik pula tu jadinya. Tapi Beppo tu je lah macam pelik sikit kan. Okey, sambung balik guys. Kemudiannya panel menunjukkan Van Auger yang kini mempunyai kemampuan buah iblis Rap Nomi yang mengatakan kepada Burgess bahawa dia akan menghantar Burgess ke pulau yang dituju oleh Law dan nakamanya dan tiba-tiba Burgess telah hilang dalam skrip mata. Panel seterusnya menunjukkan Law yang menyedari kehadiran seseorang dari dalam hutan pulau yang mereka sedang berlindung itu, menyebabkan Law berasa tidak senang dengan perkara tersebut. Kemudiannya kita ditunjukkan dengan Jesus Burgess yang mempunyai kemampuan buah iblis Buff Nomi yang sedang mengangkat sebuah gunung sambil memuji kemampuan buah iblisnya yang dikatakan sebagai kekuatan yang terbaik. Gila guys. Kemampuan Burgess untuk mengangkat sebuah gunung itu telah mengejutkan keseluruhan nakama Law. Apatah lagi kemunculannya yang secara tiba-tiba itu lebih-lebih lagilah mengejutkan mereka semua. Law kemudiannya menerangkan kemampuan setiap kru Blackbeard tersebut dengan mengatakan bahawa kekuatan superhuman, penyakit yang berbahaya, teleportasi, mereka semua telah memburu kuasa-kuasa yang gila. Patutlah bounty mereka kian hari kian bertambah. Nakama Law kemudiannya mengatakan bahawa gunung tersebut akan menghancurkan mereka. Lalu Law dengan kemampuan roomnya telah menyelamatkan keseluruhan nakamanya itu. Namun malangnya setelah menteleportasi dirinya, Law telah berjumpa dengan Blackbeard yang sedang menunggang Stronger dan Doc Q sambil Blackbeard tergelak dan mengatakan kepada Law bahawa sudah lama mereka tidak berjumpa. Law yang sedang termengah-mengah bertanyakan kepada Blackbeard apakah yang diinginkan olehnya. Blackbeard kemudiannya telah berseluruh dengan bertanyakan macam tu ke cara bercakap dengan member yang sama-sama The Worst Generation. Law kemudiannya merenung tajam ke arah Blackbeard. Panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita Stronger yang mempunyai kemampuan buah iblis Mythical Zoan Horse Fruit model Pegasus. Blackbeard yang sedang menunggang Stronger berkata semasa Law, Kid dan Luffy meninggalkan Wano, dia tahu bahawa salah seorang daripada 3 kapten itu akan sampai ke kawasan ini, akan tetapi dia tak tahu siapakah di antara mereka yang akan tiba. Blackbeard kemudiannya menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa Big Mom dan Kaido dah tiada. Dunia bakal menunjukkan belangnya. Bunyinya menarik, bukan? Doc Q yang bertindih oleh Tish pula mengatakan kepada kaptennya itu bahawa Stronger dan dirinya tidak mampu lagi untuk
untuk menanggung beban kaptennya itu. Blackbeard kemudiannya berkata kepada Law, Kaido pasti ada satu, bukankah dia? Berapa banyak salinan road poneglyph yang engkau ada? Aku akan rampas kesemuanya daripada tangan kau. Law kemudian dengan senyuman yang kelihatan langsung tiada gentar dengan Blackbeard telah mengatakan bahawa sebelum kau cakap lagi, aku dah nak cakap dah. Ayo kita selesaikan perkara ini. Siapa yang menang, dia yang bakal mendapatkan kesemuanya. Blackbeard yang sedang tergelak dan mengatakan bahawa tidak kira ke mana engkau pergi, engkau tidak akan terlepas sambil menggunakan kemampuan buah iblis Gura-Gura no Mi-nya itu. Law kemudiannya menyuruh Hakugan yang merupakan salah seorang daripada nakamanya untuk menuju ke Polar Tank, dan Hakugan terus mentaati arahan daripada kaptennya itu. Manakala Shachi dan Penguin juga telah diarahkan untuk menyelam ke dalam lautan oleh Law, dan kedua-dua anak kapalnya mengatakan kepada Law untuk menyerahkan hal tersebut kepada mereka. Law kemudian dengan kalimah Room telah pun mencipta satu ruangan sfera yang mengelilingi dirinya, Blackbeard, Doc Q dan Stronger yang sedang terapung di udara. Blackbeard yang mendengarkan kalimah Room tersebut menjadi kerisauan, dan kemudiannya dengan tiba-tiba dengan gerakan amputate-nya, Law telah pun membelah dua badan Stronger yang sedang ditunggangi oleh Doc Q dan Blackbeard itu. Blackbeard sangat terkejut menyaksikan hal tersebut dan mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Law ini adalah berbeza dengan apa yang dia telah diberitahu kepadanya tentang kelebihan Law ini, menyebabkan Tish tertanya-tanya, adakah ini merupakan satu awaken teknik bagi OP-OP no Mi milik Law. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Blackbeard yang sedang berada dalam ruangan Room milik Law telah pun menggunakan satu gerakan baharu Gura-Gura no Mi-nya yang diberi nama sebagai Crush, yang telah berjaya untuk memecahkan Room yang telah dihasilkan oleh Law sebentar tadi, dan bahkan Shockwave yang terhasil daripada serangan tersebut telah menyebabkan rekahan pada pulau tempat nakama Law sedang berdiri, menyebabkan ahli Heart Pirates itu telah merasakan gelombang yang dihasilkan oleh Blackbeard, mengatakan bahawa inilah sebuah gegaran yang mampu dihasilkan oleh Gura-Gura no Mi. Sambil Blackbeard yang masih terapung di udara sedang tergelak, Z ha 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 ha. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, Doc Q yang melihat haiwan peliharaannya itu terbelah dua telah bertanyakan adakah Stronger telah pun mati, dan sangat marah kepada Law yang telah menyebabkan haiwannya itu sedemikian. Doc Q kemudiannya telah melemparkan sebakul eksplosif apple ke arah Heart Pirates, menyebabkan keseluruhan nakama itu lintang pukang berlari kerana mereka sememangnya mengetahui bahawa buah apple tersebut adalah bom. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Penguin yang berada di dalam laut yang sedang menyedut sebanyak mungkin air yang mampu disedutnya, dan kemudiannya telah menembak air tersebut keluar dari mulutnya tepat ke arah buah apple bomb yang masih lagi berterbangan di udara, dan menyebabkan buah apple bomb tersebut telah pun meletup di tengah-tengah ruangan udara. Doc Q yang melihatkan hal tersebut sangatlah terkejut memandangkan dia masih lagi sedang terapung di udara dan berada tidak jauh daripada radius letupan buah apple tersebut. Penguin kemudiannya telah mengatakan kepada Blackbeard Pirate agar tidak memandang rendah kepada Heart Pirates, because we have grown up in the extreme cold water of the cold blue. Jangan fikir yang kalian akan mampu untuk tewaskan kami dalam pertempuran di lautan. Kemudiannya Heart Pirates mengatakan bahawa sekiranya mereka dapat menenggelamkan kapal Blackbeard, maka... Dan panel yang seterusnya menunjukkan Beppo sedang memberi amaran kepada Jean Bart bahawa ada sniper musuh dari arah pukul 3. Jean Bart kemudian mengatakan bahawa baiklah, dia akan melindungi kapten mereka dan terus berdiri di belakang Law untuk melindungi Law daripada Van Augur. Van Augur sendiri bahkan mengakui bahawa pertahanan Jean Bart itu adalah kuat. Kemudian pada panel yang seterusnya, Law telah pun menggunakan serangan shock wheel kepada Blackbeard, menyebabkan pedang milik Law itu telah pun memanjang dan menikam perut Blackbeard. Sekali lagi menyebabkan Blackbeard penasaran apakah ini semua. Kemudiannya pedang tersebut semakin memanjang dan telah menembusi perut Marshall D. Teach dan menyebabkan darah telah tersembur keluar dari mulut Blackbeard. Pada panel yang seterusnya pula, Blackbeard dilihat berada dalam keadaan yang parah sambil terjatuh. Van Augur yang menyaksikan hal tersebut telah berkata bahawa itulah yang akan berlaku sekiranya engkau bertindak melulu. Kemudian dengan teknik warp-nya, Van Augur telah pun menteleportasi dirinya dan Blackbeard untuk menuju kapal mereka. Van Augur kemudiannya telah memanggil kaptennya itu. Blackbeard yang sedang terbatuk yang menyedari bahawa mereka sedang menuju ke Saber of Zebek telah bertanyakan kepada Van Augur adakah mereka sepatutnya menuju kapal. Kemudian Blackbeard mengatakan kepada Augur, jangan jadi gila, aku adalah Blackbeard. Kemudian pada panel yang seterusnya, tiba-tiba Blackbeard telah muncul di hadapan Law dan mengatakan bahawa satu-satunya pilihan adalah untuk terus maju ke hadapan sambil tergelak dalam keadaan yang terbatuk-batuk. Law yang menyaksikan hal tersebut telah bertanyakan kepada Blackbeard adakah semua officer Blackbeard merupakan pengguna buah iblis. Law kemudian menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan
mengatakan bahawa ini bermakna yang kelemahan Blackbeard adalah lautan. Namun Blackbeard telah menafikan perkara tersebut dan mengatakan bahawa itu sebenarnya adalah sebuah kelebihan. Lagipun ianya merupakan buah iblis. Dalam panel yang kemudiannya pula, kita dapat melihat kapal Blackbeard yang sedang diserang oleh Polar Tank dari dalam lautan, menyebabkan kru Blackbeard kini sedar yang Polar Tank sedang cuba untuk menenggelamkan kapal mereka dari bawah, dan mengatakan bahawa tiada sesiapa yang pernah kabarkan kepada mereka bahawa Hard Pirates boleh menjadi sekuat ini di lautan. Pada panel yang seterusnya pula, Oda menunjukkan kepada kita semua dua orang anak kapal Blackbeard yang sedang bercakap dengan seorang banduan yang mereka miliki dalam sebuah sel kurungan. Mereka mengatakan bahawa kini mereka sedang diserang oleh Lanun, akan tetapi ianya akan berakhir tidak lama lagi kerana kapten mereka adalah Blackbeard. Dan ternyata dalam panel yang seterusnya, kita dapat melihat bahawa banduan tersebut adalah Charlotte Pudding yang sedang tersenyum dan mengatakan bahawa sekiranya Mama masih lagi hidup, kalian pasti tidak akan berceloteh sekarang ini. Anak kapal Blackbeard tersebut kemudiannya hanya tergelak dan menjawab bahawa yang sedang menentang Blackbeard kini tak lain dan tak bukan adalah si dia yang bertanggungjawab untuk membunuh Big Mom. Mereka menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa sekiranya Old Legends masih lagi hidup, mana mungkin era baharu dapat maju ke hadapan. Dan pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat Blackbeard yang sedang menahan serangan daripada Law dengan menggunakan kemampuan gura-gura nominya, dan kemudiannya dengan menghalakan tangannya ke hadapan, dia telah melafazkan kalimah Black Vortex. Kita ditunjukkan dengan wajah Blackbeard yang berdarah sedang tersenyum. Kita juga kemudian ditunjukkan dengan topi Law yang telah pun jatuh ke tanah. Kemudian kita dapat melihat panel Polar Tank yang telah pun hancur sedang tenggelam ke dasar laut bersama dengan beberapa ahli Hard Pirates. Blackbeard kemudiannya tergelak dan berkata kepada Law bahawa tanpa sebuah kapal kau tak mampu untuk menggelar diri kau seorang Lanun lagi. Blackbeard juga mengatakan bahawa Tuan Empunya jantung yang telah diambil oleh Law semasa Rocky Port Incident masih lagi hidup di Pulau Hachinosu. Pasti mereka semua akan berbangga sekiranya aku membawa pulang jantung engkau kepada mereka. Kemudian Beppo telah pun terkenang perbualannya dengan Chopper yang memberikan sesuatu kepadanya. Blackbeard kemudian berkata kepada Law adakah dia seharusnya menjual buah iblis OP-OP Nomi ataupun Law boleh menjadikan Blackbeard immortal. Namun tiba-tiba kita ditunjukkan dengan siluet yang berlari ke arah Blackbeard sambil mengarahkan Blackbeard untuk menjauhkan diri daripada kaptennya. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Beppo yang berada dalam mod sulung yang sangatlah besar dan ganas telah pun menyerang Blackbeard dan Van Ogre. Blackbeard yang melihat perkara tersebut menjadi terkejut dan bertanya adakah dia bertukar menjadi sulung. Bergas mengatakan bahawa ianya mustahil memandangkan sekarang tiada bulan yang kelihatan. Beppo kemudian telah pun menyerang mereka dengan sebuah serangan yang besar dan segera membawa Law lari menuju ke lautan. Kemudian sambil menunjukkan Law yang mengarahkan Beppo untuk berpatah balik kerana tidak mahu meninggalkan kru mereka. Beppo telah pun mengatakan kepada Law untuk memberikan sepenuh kepercayaan kepada nakama mereka kerana sejak dari hari pertama pertualangan mereka sehingga ke hari ini mereka semua sentiasa berjaya untuk selamatkan diri. Pasti tiada siapa yang akan biarkan ianya berakhir di sini. Beppo yang telah pun berubah menjadi normal itu bermonolog dalam hatinya berkata, kita telah lalui banyak perkara bersama, jadi tolong jangan mati Kapten, tolonglah terus hidup. Narrator telah pun berkata pada hari ini di Pulau Winner Island, Hard Pirates yang diketuai oleh Trafalgar Law telah pun dikalahkan dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi